Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Encik Muhammad Fawis bin Bakri, pensyarah bagi subjek Wacana Bahasa Melayu UBM 3252-F. Nama saya Muhammad Amir Ashraf bin Ismail, bernombor metrik D202211002597. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugasan pengucapan awam. Pada hari ini, saya akan mengupas sebuah buku yang bertajuk Pengenalan kepada Pencemaran Udara. Buku ini diterbitkan oleh Universiti Sains Malaysia (UPUB) dan penulis bagi buku ini adalah Abdul Rahman Muhammad, Lee Kiat Tiong dan Irfan Dahlan. Buku ini merupakan edisi pertama dan diterbitkan pada tahun 2015. Pencemaran udara ditakrifkan sebagai kehadiran bahan pencemar seperti debu, bau dan asap dalam atmosfera. Kuantiti, ciri-ciri dan tempoh kehadiran bahan tersebut boleh memberi kesan negatif kepada manusia, haiwan dan tumbuhan serta merosakkan harta benda. Gas nitrogen dan oksigen contohnya tidak toksik dan bukan bahan pencemar, walaupun mempunyai kuantiti yang tinggi dalam udara. Karbon monoksida sebaliknya sangat berbahaya kepada manusia walaupun pada paras kepekatan yang rendah. Untuk lebih mudah difahami, karbon monoksida adalah bahan yang terkandung di dalam asap-asap yang dikeluarkan oleh kilang-kilang perindustrian dan juga kenderaan di jalan raya. Pencemaran udara ini merupakan masalah yang telah lama berlaku dan masalah yang harus dititik beratkan di dunia, kerana udara yang tercemar sangatlah tidak baik untuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam muka bumi ini. Terdapat 3 jenis bahan pencemar utama yang mencemarkan udara di dunia, iaitu sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida. Kita masuk kepada bahan pencemar yang pertama, iaitu sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini merupakan sebatian yang terdiri daripada sulfur dan oksigen. Sebahagian daripada sulfur dioksida ini dihasilkan oleh gunung berapi dan sebahagiannya lagi daripada kegiatan seharian manusia. Gas sulfur dioksida ini, iaitu SO2, boleh menyebabkan kesesakan nafas kepada manusia dan membantut tumbuhan tumbuhan. Sulfur dioksida boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Hujan asid ini mampu menghakis dinding-dinding bangunan serta rumah-rumah. Hal ini akan menyebabkan kerosakan harta benda berlaku dan membawa kerugian kepada manusia. Sulfur dioksida ini juga boleh mengakibatkan berlakunya jerebu. Jerebu sangatlah tidak baik untuk kesihatan manusia. Seterusnya, kita beralih ke bahan pencemar yang kedua, iaitu nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida terkandung dalam bahan api fosil seperti minyak, arang batu, kayu dan gas. Pembakaran bahan api fosil menghasilkan 2 jenis nitrogen oksida, iaitu nitrogen oksida bahan api dan nitrogen oksida terma. Gas nitrogen dioksida boleh menyebabkan berlakunya gangguan sistem pernafasan, dan gas nitrogen dioksida serta nitrogen monoksida boleh menyebabkan kabus yang mengakibatkan penyakit yang berkaitan paru-paru dan bronkitis. Sama seperti sulfur dioksida, gas nitrogen dioksida ini meresap dalam wap air dan boleh menghasilkan hujan asid, yang iaitu hujan asid ini terhasil daripada pembentukan asid nitrik
yang keluar dan bertindak balas dengan wap air di dalam awan. Seterusnya, kita beralih pula kepada bahan pencemar yang ketiga, iaitu karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Karbon monoksida dihasilkan daripada pembakaran tidak lengkap bahan api yang berunsurkan karbon. Sumber semula jadi utama gas karbon monoksida adalah daripada pengoksidaan metana di troposfera. Gas ini memberi kesan negatif kepada manusia kerana ia mudah membentuk ikatan dengan hemoglobin berbanding oksigen. Apabila gas karbon monoksida ini lebih mudah membentuk ikatan dengan hemoglobin berbanding oksigen, maka gas oksigen yang diperlukan oleh manusia semakin berkurangan dan hal ini akan menyebabkan manusia susah untuk bernafas. Seterusnya, kita beralih pula kepada sumber bahan pencemar. Sumber bahan pencemar ini adalah tempat di mana keluarnya bahan-bahan yang tercemar yang mampu menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Sumber bahan pencemar utama seperti aktiviti lalu lintas, iaitu pergerakan kenderaan-kenderaan di jalan raya, stesen tenaga seperti kilang-kilang perindustrian dan insinerator, iaitu proses pelupusan bahan-bahan buangan di kilang-kilang merupakan penyumbang utama kepada pencemaran udara. Sumber pencemaran yang berlaku di seluruh dunia terbahagi kepada dua kategori, iaitu sumber bergerak dan sumber pegun. Sumber bergerak ini dapat ditaktifkan sebagai sumber-sumber bahan yang bergerak seperti kereta ataupun kenderaan-kenderaan yang ada. Kenderaan ini mengeluarkan bahan-bahan yang tercemar dan mampu merosakkan atau mencemarkan udara kita. Sumber pegun ini pula dapat ditarifkan sebagai kilang-kilang yang ada di muka bumi kita. Pencemaran udara ini tidak membawa sebarang kebaikan kepada semua makhluk yang hidup, dan pencemaran udara ini memberi kesan kepada 4 golongan, iaitu manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan terhadap harta benda. Kesan pencemaran udara terhadap manusia yang pertama adalah boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, mempercepatkan jangkitan penyakit pernafasan yang teruk serta memburukkan lagi keadaan pelbagai penyakit pernafasan termasuk lelah. Seterusnya, manusia berisiko terkena penyakit berkaitan dengan organ yang penting seperti paru-paru dan bronkitis. Gas karbon monoksida boleh mengakibatkan gangguan kesihatan seperti pening kepala, koma dan yang lebih buruk lagi boleh menjerumus kepada kematian. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang saya cakap tadi, karbon monoksida lebih mudah terbentuk dengan hemoglobin dan akan menyebabkan kurangnya oksigen di dalam badan manusia. Kekurangan oksigen ini boleh menjerumus kepada kematian. Seterusnya, kesan terhadap haiwan. Mekanisme kemasukan pencemar ke dalam haiwan berbeza sama sekali daripada manusia dalam kebanyakan kes. Hal ini kerana sumber udara yang disedut oleh manusia difokuskan kepada hidung. Namun, haiwan menyedut udara melalui hidung itu adalah sebagai sumber kedua, iaitu masalah sekunder kepada haiwan. Haiwan akan lebih mudah terkena kepada kesan pencemaran udara ini apabila haiwan pemakan tumbuhan sering terdedah melalui pemakanan tumbuh-tumbuhan yang telah tercemar akibat pencemaran udara. Hanya beberapa bahan pencemar yang dikaji membawa kesan buruk kepada haiwan, antaranya arsenik,
Florida, plumbum dan molybdenum. Seterusnya, kesan pencemaran udara terhadap tumbuhan. Tumbuhan ini lebih sensitif berbanding haiwan terhadap udara yang tercemar. Hal ini dikatakan demikian kerana tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Apabila tumbuhan menyedut bahan-bahan yang telah tercemar, hal ini akan menjadikan proses tersebut mengganggu serta boleh menyebabkan kematian kepada tumbuhan tersebut. Pencemaran udara juga boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan hasil tuai. Apabila berkurangannya hasil tuai, maka berkuranglah sumber pendapatan bagi manusia. Bahan pencemar dalam udara yang mendatangkan kerosakan kepada tumbuhan ialah sulfur dioksida, hidrogen sulfida dan etilena. Akhir sekali, kesan pencemaran udara terhadap harta benda. Pencemaran udara boleh membawa kesan yang serius kepada harta benda seperti berlakunya kelunturan warna, karatan dan juga pengotoran barang. Bahan pencemar udara biasanya terenap dan melunturkan warna bangunan. Bahan-bahan binaan yang diseliputi jelaga juga bukan sahaja menghitamkan dinding bangunan tetapi juga boleh bertimbun dan menjadi kerak pada permukaan bangunan. Sebagai contoh, cat dinding yang berwarna putih yang berunsurkan plumbum menjadi hitam atau gelap akibat pendedahan kepada hidrogen sulfida. Kesan yang lebih serius adalah karatan pada bahan-bahan bangunan yang disebabkan oleh gas-gas asid. Gas-gas ini boleh menyebabkan permukaan batu menjadi lepuh dan terkelupas. Logam juga mengalami kerosakan akibat tindakan bahan-bahan pencemar. Bahan-bahan pakaian dan barang keperluan rumah turut menjadi kotor akibat pencemaran udara. Hal ini akan memakan belanja yang tinggi kepada mangsa yang terlibat dalam masalah pencemaran udara. Di samping itu, kekerapan membasuh pakaian yang telah kotor ataupun barang-barang yang telah dicemari oleh bahan pencemar udara ini akan menyebabkan baju tersebut ataupun barang tersebut mudah rosak akibat kerap dibasuh. Justru perkara ini tidak mendatangkan sebarang faedah ataupun kebaikan kepada mangsa yang terkena pencemaran udara, tetapi mendatangkan kerugian sahaja. Sebagai kesimpulan kepada pengucapan saya pada hari ini, pencemaran udara yang berterusan mampu memusnahkan alam sekitar di mana ia boleh menyebabkan bencana yang besar. Manusia kini hanya mementingkan kepada keuntungan semata-mata dan juga keselesaan hidup. Namun tidak bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar supaya dapat diwarisi kepada generasi yang akan datang untuk menikmati keindahan alam sekitar tersebut. Perangai buruk ini seharusnya kita buang dan kita terapkan sikap tanggungjawab dalam diri kita agar alam sekitar yang indah dapat dinikmati bersama. Sekian, itu sahaja pengucapan awam saya pada hari ini. Terima kasih.